ini tak terhad, jumlah dia tak terhad. Tapi setiap manusia selain daripada para nabi dan rasul mesti ada dosa-dosa tertentu di mana dia akan senantiasa melakukannya. Dia tak boleh lari daripada perbuatan dosa itu. Ada jenis dosa yang mana dia tak mampu nak lari daripada dosa itu. Oleh yang demikian, seorang guru mursyid ini kan cerita tentang guru mursyid sebenarnya, tapi yang disebut oleh Sayyidina Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala adalah seorang dokter, seumpama dokter ke atas seorang pesakit ya. Maka seorang guru mursyid ini dia kena faham tentang dosa di mana murid dia tak boleh jauh ataupun tak boleh terlepas daripada dosa itu. Dia kena tahu itu. Lalu kemudian guru mursyid ini tidak akan pernah mampu untuk menghentikan takdir dosa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ke atas murid ini di mana dia akan senantiasa melakukannya. Maka yang dilakukan oleh guru mursyid itu adalah bukan menghentikan takdirnya. Tapi yang dilakukan oleh seorang guru mursyid itu adalah mentarbiyah muridnya pertama agar ketika melakukan dosa itu hati murid itu tak ada sebarang keinginan dan juga kesengajaan untuk melakukannya. Dan kalau sekiranya seorang murid ini sudah terpaksa melakukan dosa disebabkan dia tak boleh nak mengelak, maka ada keinginan yang kuat dalam diri dia untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengambil pengajaran dan hikmah di sebalik setiap dosa yang dilakukannya di mana dia tak boleh nak lari daripada dosa. Paham ke para jamaah? Paham tak? Boleh ulang Ustaz. Oke. Jadi macam ni kaedah dia. Tidak seorang pun manusia di muka bumi ini yang mampu untuk melakukan seluruh jenis dosa, walaupun dia nak. Kenapa? Sebab jenis dosa tak terhad. Apa yang kita tahu tentang dosa, hasad, iri, dengki, itu adalah sebagian daripada dosa. Jenis-jenis dosa ini tak seorang pun yang tahu jumlah dia. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tetapi kita kena ingat, kata beliau, setiap manusia selain daripada Nabi dan Rasul mesti ada beberapa dosa di mana dia tak boleh lepas daripada dosa itu. Sekuat apapun dia nak menghindar ataupun berhenti daripada dosa itu, dia tidak akan pernah mampu. Mengapa? Sebab dosa itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala nak membuka jalan taubat kepada dia. Seseorang tak akan bertobat ataupun tak akan boleh melalui jalan taubat kecuali bila mana dia ada takdir dosa. Sebab itulah mesti setiap manusia selain daripada Nabi dan Rasul itu dia ada dosa-dosa tertentu di mana dia tak boleh lepas daripadanya dengan cara apapun. Paham ke para jamaah? Paham Ustaz. Ada orang yang tak boleh lepas daripada dosa misalnya. Mohon maaf na'udzubillah. Minum arak. Ada aja orang macam. Walaupun dia dah tahu dah minum arak itu haram, merosak akal, lalu kemudian Allah sangat benci, diancam dengan neraka, macam-macam lah disebutkan dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dah jelas dalam Al-Quran. Dia ada berusaha berhenti daripada perbuatan itu. Dia dah bertaubat, dah belajar tentang hukum hakam, keharaman, khamar misalnya. Tapi dia tak boleh nak berhenti. Itu sebagai tanda yang dosa itu adalah dosa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan dia untuk bertaubat kepada Allah. Paham tak para jamaah? Paham. Setiap manusia kena ada jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali. Bila mana ada jalan taubat maknanya perlu ada dosa yang dilakukan. Kecuali para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul tak perlu kembali kepada Allah sebab senantiasa mereka tak pernah lari daripada Allah. Paham kan? Paham. Ini antara hakikat dosa yang perlu kita faham agar kita tidak berputus asa. Boleh tak? Hakikat dosa yang perlu kita faham agar kita tidak berputus asa. Terkadang-kadang mohon maaf, ramai je orang yang datang kemudian mengadu kepada saya,
Tuan Guru, Ustaz, saya macam ni, saya tak boleh lepas daripada dosa ini, padahal bukannya saya tak menghindar. Saya dah tahu perkara ini haram. Saya dah menghindar dah, tapi akan kembali lagi. Saya dah menjauh daripada orang-orang yang boleh membawa saya kepada perbuatan itu, tapi tak boleh. Saya dah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap juga. Okey. Maka kata para ulama, para aulia macam ni. Satu di antara Allah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tanda rahmat dan kasih sayang seorang hamba ke atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ke atas hambanya adalah membuka pintu taubat untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu. Maka bila mana ada pintu taubat, yang nak lalu ke pintu taubat itu mestilah seseorang yang berdosa. Paham tak? Melakukan dosa. Faham. Maka setiap manusia mesti ada pintu dosa dia kecuali para nabi dan rasul dengan tujuan sebagai jalan kembali, lorong kembali kepada Allah. Maka bila mana seorang murid ini, seorang murid yang memang dah ada pintu dosa dia tersendiri datang kepada guru mursyid dia itu takkan kacau pintu taubat dia, takkan kacau. Sebab apa? Itu dah pintu taubat yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk diri dia. Ini tanda yang seseorang itu guru mursyid juga tahu. Dia tahu, oh ini pintu dosa murid dia. Apa yang seorang guru mursyid ini dibuat ke atas murid dia ini, dia tak kacau pintu itu. Tapi yang dia tarbiyah, yang dia ajarkan ke atas murid dia ini adalah pertama, membuang keinginan untuk melakukan dosa itu. Bukan menghentikan diri daripada dosa. Sebab itu adalah pintu taubat dia. Pintu untuk kembali kepada Allah. Yang ditarbiyah, yang diajarkan oleh guru mursyid itu adalah membuang keinginan dosa, keinginan melakukan dosa dalam hati dia. Terutama dosa yang menjadi pintu kembali dia kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara membersihkan hatinya, mengajarkan zikir ke dalam diri dia, meletakkan zikir dalam hati dia. Sehingga zikir yang berterusan itulah yang pada suatu masa nanti akan menghakis dan membuang keinginan dia untuk melakukan dosa itu. Walaupun pada akhirnya dia akan buat juga, tapi tak ada keinginan. Paham tak? Dia merasa jijik dengan dosa itu. Tapi pada akhirnya dia akan buat juga. Lalu kemudian yang keduanya, seorang guru mursyid ini mengajarkan kepada dia cara untuk bertaubat, sehinggalah taubat itu membawa hati dia untuk semakin naik ya, ke atas peringkat-peringkat kerohanian yang lebih tinggi. Paham tak? Itu di antara ilmu yang diajarkan oleh guru mursyid kepada, atau ilmu yang ditarbiyahkan oleh seorang guru mursyid ke atas muridnya. Dan itu juga sebagai tanda yang seseorang itu benar-benar guru mursyid. Setiap kita kena ingat, setiap manusia selain daripada Nabi dan Rasul mesti kena ada jalan dosa dia. Mesti dia kena ada dosa. Untuk dia boleh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan taubat. Dan inilah di antara hikmah dan rahasia mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab." Seluruh anak cucu keturunan baginda Nabi Adam akan senantiasa melakukan dosa. Selain daripada Nabi dan Rasul. Maka sebaik-baik para pendosa adalah seseorang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu adalah babur ruju' ila Allah. Taubat itu adalah pintu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya dosa kita tak boleh kembali kepada Allah. Sebab pintu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa. Dan kita senantiasa jauh daripada Allah. Berbeza dengan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul dia orang tak ada dosa. Sebab apa? Dia orang tak pernah jauh daripada Allah. Kita pula jauh daripada Allah itu dah dosa. Dah dosa. Maka perlu ada pintu untuk kembali kepada Allah, yaitu pintu taubat. Dan perlunya kita kepada pintu taubat
menunjukkan bahwa kita manusia mesti akan senantiasa melakukan dosa. Boleh tak para jemaah sekalian? Hatta kalau sekiranya pun dia dah jadi wali besar, mesti tetap juga berbuat dosa. Tapi dosa para aulia ini tak sama dengan dosa kita orang awam. Dosa mereka adalah dosa yang bersifat zahir saja. Zahir. Kalau kita memang zahir batin. Sebab memang kita ada kesengajaan, ada kesadaran dan ada keinginan untuk melakukan dosa. Maka di dalam perbincangan tentang taubat antara seorang guru dengan mursyid, satu di antara perkara yang menjadi tajuk perbincangan mereka berkenaan dengan taubat ini adalah bagaimana cara agar takdir dosa itu tidak menjadi masalah ataupun tidak semakin menjauhkan diri dia daripada Allah, akan tetapi semakin mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana takdir ketaatan juga boleh menjadi asbab untuk dia semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat tahu, yang menyebabkan seseorang boleh jauh daripada Allah Subhanahu wa taala bukan setakat dosa saja. Malah terkadang-kadang kebaikan pun juga, ketaatan kepada Allah boleh menjadi punca seseorang semakin jauh daripada Allah yang bertukar menjadi maksiat. Disebabkan karena kesilapan dia di dalam memandang dan juga menilai kebaikan yang dilakukannya. Boleh tak para jemaah sekalian? Boleh, Ustaz. Faham. Nah, Kemudian mengetahui bahaya-bahaya dosa itu dan kadar mudaratnya. Kemudian mengetahui cara sampai kepada bersabar dan dari dosa-dosa tersebut. Kemudian mengetahui cara menutupkan, iaitu mengkefarahkan yang telah berlaku dari dosa-dosa tadi. Maka inilah pengetahuan-pengetahuan yang tertentu bagi tabib-tabib, iaitu doktor-doktor agama. Dan mereka ialah para ulama yang menjadi pewaris-pewaris Nabi. Maka orang yang berbuat maksiat kalau tahu akan kemaksiatannya, niscaya hendaklah ia mencari pengubatan dari doktor, iaitu orang alim, orang yang berilmu. Dan kalau ia tidak tahu bahawa yang dikerjakan itu dosa, maka haruslah atas orang alim memberitahukan kepadanya yang demikian. nah, macam ni. A'udzubillahi min dzalik. Saya dah pernah sampaikan juga, seperti mana ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, dia ada candu, demikian juga dosa dia ada candu. Dan seseorang yang telah sampai kepada candu dosa itu, oh itu luar biasa. Nak berhenti daripada dosa itu, nak membuang keinginan dia untuk melakukan dosa itu adalah perkara yang cukup payah. Sama juga seseorang yang telah sampai kepada candu ibadah dan ketaatan kepada Allah. Bila mana dia dah sampai dah, orang nak larang dia ke, nak ugut dia, nak bunuh dia, dia tak akan peduli. Makanya dikhawatiri oleh baginda Rasulullah SAW dan juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita adalah al-israr fil maksiyah. Berterusan dalam melakukan maksiat dalam keadaan kita merasa seronok. Ta'udzubillahi min dzalik. Itu yang perlu kita buang daripada diri kita. Kita tak boleh nak menghentikan takdir dosa ke atas diri kita, tapi kita setakat boleh dan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuang keinginan dan juga merasa seronok kepada dosa. Oleh yang demikian, kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا dan dia tidak berterusan melakukan dosa-dosa yang telah dilakukannya dalam keadaan dia merasa seronok. Jadi candu maksiat dan dosa itu yang perlu kita buang, kita bersihkan daripada hati kita, sebab ia lebih berbisa dibandingkan racun. Ia lebih berbisa dibandingkan racun. Dia akan merosakkan seluruh kebaikan yang ada dalam diri kita. Candu dosa itu, rasa seronok kepada dosa, kepada maksiat.
Dan itu tak akan boleh kita buang daripada hati kecuali bila mana mengambil tarbiyah daripada seorang guru mursyid. Walaupun kita banyak beribadah, walaupun kita banyak beristighfar, tak boleh. Sebab dia perlu ada sokongan daripada kerohanian baginda Rasulullah SAW, nurun nubuah, melalui hati para mursyid, para aulia. Hanya setakat cahaya kerohanian baginda Rasulullah SAW yang boleh menawarkan, sini panggilan, membuat candu, ya, maksiat, rasa seronok kepada maksiat itu boleh menjadi tawar. Dan itu boleh kita perolehi melalui mengambil tarbiyah daripada seorang guru mursyid. Kalau tak ada guru mursyid, ramai jadi antara kita yang rajin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali dalam keadaan merasa seronok dengan dosa itu. Walaupun dia cakap saya menangis, betul kan Anda menangis? Air mata aja yang keluar, tapi dalam hati ada tak rasa seronok? Naudzubillah. Kita tak boleh lepas daripada rasa seronok. Candu dosa itu kecuali bila mana melalui tarbiyah. Demikian juga dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada candu. Dia lebih, sini panggil apa? Lebih berkesan, candu itu lebih berkesan dibandingkan dadah. Seseorang yang dah ambil dadah, lalu kemudian dah sampai kepada kecanduan tuh, nyawa pun boleh dia taklukkan. Janji dia boleh merasai kelazatan ataupun keseronokan bersama dadah. Sama juga para aulia, orang-orang yang telah diberi candu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri mereka, mereka takkan mampu kita hentikan walaupun diugut, walaupun nak dibunuh, seperti mana yang berlaku pada Sayyidina Bilal ibn Rabah. Demikian juga para aulia yang lain. Maka perlulah kita kepada guru mursyid yang dicontohkan ataupun digambarkan atau diumpamakan oleh Sayyidina Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala seumpama seorang dokter ke atas para pesakit. Kita kena tunduk dan patuh kepada dokter kita. Dokter cakap jangan makan ini pantang larang dia. Janganlah buat. Kalau kita buat sikit je, melanggar pantang larang, akan semakin teruklah penyakit kita. Nah, yang demikian itu ialah dengan setiap orang alim iaitu ulama menanggung satu daerah atau satu negeri atau satu tempat atau satu masjid atau satu perhimpunan iaitu perkumpulan yang dihadiri orang ramai. Maka yang ahli agama itu mengajarkan mereka akan agamanya dan menerangkan perbezaan yang mendatangkan mudarat dari yang bermanfaat, yang mendatangkan kesengsaraan bagi mereka daripada yang mendatangkan kebahagiaan kepada mereka. Dan tiada sepatutnya orang alim itu bersabar sampai ditanyakan akan dan hal agama itu. Akan tetapi sepatutnya ia mendatangi mengajak manusia kepadanya, kerana mereka itu adalah pewaris-pewaris Nabi dan Nabi-Nabi itu tidak membiarkan manusia di atas kebodohan. Akan tetapi mereka memanggil manusia pada tempat-tempat perkumpulan yang diajakkan mereka. Nabi-Nabi itu berkeliling pada pintu rumah-rumah manusia pada permulaannya. Mereka mencari seorang demi seorang. Lalu mereka memberi petunjuk kepada manusia-manusia itu. Sesungguhnya orang-orang yang berpenyakit hati tidak mengetahui penyakit mereka, sebagaimana orang yang tumbuh pada mukanya penyakit sopak dan tidak ada cermin pada dia, nescaya ia tidak tahu akan penyakit sopaknya sebelum ia diberitahukan oleh orang lain. Nah, ini tugasan para ulama. Tugas para ulama itu bukan setakat taklim saja, bukan setakat menyampaikan ilmu. Yang terpenting daripada tugas ulama Rabbani adalah mentarbiyah. Ketika menyampaikan ajaran Islam, dia dituntut bukan hanya menyampaikan hukum hakam sahaja, tetapi dia pun kena menyampaikan perkara-perkara yang berhubung kait dengan pentarbiyahan kerohanian. Menjelaskan kepada mereka tentang perkara-perkara yang boleh merosak hati atau muhlikat, istilah Sayyidina Imam Al-Ghazali. Lalu kemudian menjelaskan kepada mereka juga perkara-perkara yang boleh merawat hati dia, yang boleh menjauhkan diri mereka para masyarakat ini daripada perkara-perkara yang boleh menghancurkan dan membinasakan diri dan amal soleh mereka, yang dipanggil dengan munjiat. Ada muhlikat, ada munjiat.
Dan para mursyid nih, para ulama boleh duduk rumah. Dia kena turun padang, dia kena cari murid. Kalau nak tunggu murid datang, memang payah lah zaman kita sekarang. Dia kena turun. Kalau zaman Ditanya, kalau zaman Ustaz. sekarang tak turun turun ke rumah-rumah tak perlu. Sekarang ini ada media sosial. Nah, para ulama kena sampaikan. Terutama ilmu pentarbiyahan, ilmu fiqh, ilmu tauhid, alhamdulillah dah ramai dah ustaz-ustaz kita yang buat. Ya kan? Dah ramai ustaz-ustaz kita yang buat. Yang tak ramai itu adalah ilmu kerohanian, ilmu tasawuf nih. Manakala ilmu tasawuf adalah ilmu yang berada pada peringkat tertinggi daripada fardu ain. Fardu ain kan 3, kata Sayyidina Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah ilmu akidah, yang kedua fiqh, yang ketiga adalah tasawuf. Maka seorang guru mursyid dia kena sampaikan tentang amalan-amalan ataupun hukum hakam, dan juga di samping itu dia kena jelaskan, terangkan, inilah perkara-perkara yang boleh merosak hati, yang boleh merosakkan amalan. Inilah perkara-perkara ataupun ucapan-ucapan yang boleh menambah pulih keadaan hati, meningkatkan keimanan, memantapkan dan mengukuhkan kerohanian. Itu adalah tugasan para mursyid. Wajib bagi mereka untuk menjelaskan kepada masyarakat. Kalau dia senyap je, apatah lagi dia setakat menunggu orang datang bagi soalan, dia barulah dia jelaskan. Na'udzubillah, maknanya dia telah mengkhianati tugasan dia sebagai seorang ulama. Apatah lagi dia menutup diri daripada sebarang soalan, itu juga adalah khianat ilmu lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kerana meninggal atau disebabkan kerana menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu. Dalam hadis yang lain baginda Rasulullah SAW bersabda, sesiapa orang yang ditanya sebarang soalan tentang agama, fakatamahu, lalu kemudian dia menyembunyikan, tak bagi jawaban, dan dia ada ilmu itu tapi dia tak nak bagi jawaban, sama ada disebabkan kerana dia malas ataupun disebabkan kerana perkara-perkara yang lain, aljamahullahu bilijamin minnar, kata baginda SAW. Allah Subhanahu wa taala akan mengikatnya di akhirat nanti dengan tali yang terbuat daripada api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh yang demikian, tugasan daripada para ulama, terutamanya para mursyid, ini sangat berat. Nah, dia kena turun padang lah. Dan dia kena hidup bermasyarakat seperti mana yang dilakukan oleh para salafun saleh radhiyallahu taala. Jadi Imam Hasan Al-Basri setiap masa akan pusing-pusing kampung. Datang ke rumah-rumah memberi nasihat. Seumpama amalan yang dilakukan oleh jamaah tabligh lah. Memang macam itulah. Dan itulah yang salah satu di antara manhaj dakwah para salafun saleh yang diamalkan jamaah tabligh. Tapi kena ada ilmu dulu dan jangan memaksa. Nah, Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, demikian juga para khulafaur rasyidin, demikian juga para tabi'in, para tabi'in senantiasa datang ke tengah masyarakat, hidup bersama masyarakat, makan bersama masyarakat, sholat berjamaah, gotong royong bersama masyarakat, dengan tujuan ataupun matlamat mereka adalah menyampaikan tarbiyah. Jadi tak ada ulama-ulama yang duduk rumah je tak buat tak menyampaikan ilmu. Tak ada zaman dahulu. Dia orang turun padang. Tapi zaman sekarang tak semestinya kena turun padang sebab masyarakat sangat sibuk dengan kerja, terutama di bandar-bandar kan. Takkanlah kita datang ke tempat kerja orang kemudian bagi nasihat kat situ, buka pengajian, mengganggulah mengganggu aktiviti orang. Kalau zaman dahulu memang masyarakat tak seberapa banyak terlibat dengan kerja-kerja dunia. Setakat kat sawah, turun ke kebun ataupun padi ladang sila kita. Sawah padi padi ladang pula.
Sawah padi datang, pergi kerja sikit, lalu kemudian balik rumah lah. Pergi berniaga itu tak ada orang yang berniaga mulai daripada pagi sampai malam, tak ada. Zaman dahulu tak ada tuh. Zaman sekarang aja kalau boleh malah 24 jam kat sini kan. Ada kedai yang buka 24 jam, Masya Allah. Oke juga, memudahkan kan. Sebab memang keperluan masyarakat zaman sekarang ini memang banyak. Zaman dahulu disebabkan kerana keperluan tak seberapa banyak, pasar dan kedai-kedai itu tak ada pula yang buka 24 jam. Tak ada. Sehingga banyak masa mereka untuk beribadah, menghadiri majelis-majelis taklim. Zaman sekarang ramai aja, banyak aja kedai-kedai yang buka 24 jam. Macam itulah apa yang dilakukan oleh para salafun saleh radhiyallahu taala anhum zaman dahulu. Jadi seorang ulama, apatah lagi seorang guru mursyid, dia tak boleh duduk-duduk diam. Dia kena senantiasa cakap, memberi tarbiyah, memberi contoh, juga keteladanan, tauladan kepada murid-murid dia dan kepada masyarakat secara umumnya, agar mereka bukan hanya setakat memahami hukum hakam syarak semata-mata, tetapi juga pahamlah tentang kerohanian. Nah. Dan ini adalah fardu ain, iaitu wajib atas tiap-tiap peribadi, atas para ulama seluruhnya, dan atas sultan-sultan iaitu penguasa seluruhnya, mengatur pada setiap kampung dan pada setiap tempat seorang faqih, iaitu ahli ilmu faqih, ahli ilmu fiqh yang beragama, yang akan mengajar manusia akan agamanya, kerana makhluk iaitu manusia itu sesungguhnya tidaklah dilahirkan selain dalam keadaan bodoh. Maka tidak boleh tidak menyampaikan dakwah kepada mereka mengenai pokok dan cabang. Dan dunia itu adalah negeri orang-orang sakit. Kerana itu tidak ada dalam perut bumi selain mayat. Dan tidak ada punggung bumi selain orang sakit. Dan orang-orang yang berpenyakit hati itu lebih banyak daripada orang-orang yang berpenyakit badan. Dan para ulama itu adalah tabib-tabib, iaitu doktor-doktor. Dan sultan-sultan iaitu penguasa itu adalah yang memerintahkan negeri, yang memerintah negeri orang-orang sakit. Maka setiap orang sakit yang tidak menerima pengubatan dengan pengubatan orang alim iaitu ulama itu diserahkan kepada sultan iaitu penguasa, supaya mencegah kejahatannya, sebagaimana doktor mencegah orang sakit yang tidak mahu menjaga diri, atau orang sakit yang telah keras gilanya diserahkan kepada yang memerintah iaitu pemerintah, supaya diikatnya orang sakit itu dengan rantai dan belenggu dan mencegah kejahatannya dan mencegah kejahatan dari diri orang sakit itu sendiri dan dari orang lain. Penyakit hati. Nah, jadi Masya Allah, kaedah yang beliau sampaikan tadi kan, rupanya kata beliau, seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, semua manusia lah secara umumnya, adalah orang-orang sakit, para pesakit. Kecuali para nabi dan rasul, demikian juga para awliya. Sama ada sakit zahir ataupun sakit jiwa, sakit hati, penyakit dalam hati. Rupanya, kebanyakannya, kalau kita nak bandingkan, kata beliau, orang-orang yang di dalam hati dia penuh dengan penyakit itu lebih ramai dibandingkan orang-orang yang hanya setakat dia sakit zahir saja. Oke lah, kita nak bandingkan. Boleh tak bagi contoh? Boleh? Contoh macam ni. Setiap manusia mesti ada penyakit dia. Sama ada penyakit zahir ataupun penyakit batin. Batin itu maknanya penyakit hati lah. Penyakit hati. Sesempurna apapun seseorang itu nampak, guna kopiah, guna serban, guna rida, guna tongkat, dan lain sebagainya, takkan selamat dari seluruh penyakit. Mesti ada penyakit hati dia. Sama juga penyakit zahir dia mesti ada. Ingatkan para pelakon yang nampak lawa, nampak handsome itu, tak ada penyakit-penyakit pada tubuh badan dia. Mesti ada. Hanya sini panggil apa? Orang yang yang susut apa sini panggil lah? Kalau dalam bahasa Indonesia dipanggil manajer yang susunkan seluruh program-program para pelakon. Apa sini panggil lah? Pengurus. Yang pengurus, macam yang uruskan lah. Jadwal dia macam mana, yang urus semua diri dia lah. Makan dia, minum dia, pakaian dia, dan lain sebagainya. Dia yang tahu. Sebab dia yang akan disuruh pergi beli obat ini, pergi jumpa dengan dokter ini. Semua manusia macam tu.
Ada yang nampak, ada yang tak nampak, ada yang teruk sangat, ada yang tak seberapa teruk. Tapi hakikatnya semua manusia macam itu. Dan rupanya kata Sayyidina Imam Al-Ghazali radhiyallahu taalaan, penyakit hati itu lebih dominan, lebih menonjol dibandingkan penyakit zahir. Kecuali para nabi dan rasul, demikian juga orang-orang yang telah mensucikan diri mereka melalui tarbiyah, para aulia, para ulama rabbani. Kita ini, tak perlu sebutlah, nak ingat pun malu. Penyakit-penyakit hati kita. Ya. Kita ada sifat kedekut, ada sifat baran. Di sini panggil apa? Mudah sentap, apalagi mudah melenting, apalagi mudah buruk sangka, sangka buruk, hasad, iri, dengki, banyaklah. Malah kata Sayyidina Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu taala, jumlah penyakit hati itu tak terhad seperti mana kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tak terhad. Yang disebutkan oleh Sayyidina Imam Al-Ghazali dalam Ihya ini hanya beberapa contoh saja. Masih banyak lagi penyakit-penyakit hati yang tak ada nama. Sebab apa? Bahasa kita ini terhad untuk nak bagi nama kepada penyakit-penyakit itu. Banyak sangat. Cukup banyak. Dan manusia tidak ada seorang pun di antara mereka yang selamat daripada dosa illa man asamahullah. Kecuali orang-orang yang memang dijaga dan dipelihara daripadanya. Para nabi dan rasul. Demikian juga para aulia setelah mereka mensucikan dan membersihkan hati. Dan yang kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bukan jasad kita. Maksudnya apa? Sebanyak apapun penyakit jasad kita, itu tidak lebih berbahaya dibandingkan penyakit hati kita. Sebab hati ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jasad kita banyak penyakit, dia akan kembali kepada asal muasal dia, yaitu tanah. Tapi penyakit hati ini, ya Allah, kita akan bawa sampailah ke hari kiamat nanti. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seluruh apapun yang ada dalam hati kita itulah yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu. Bila mana hati kita penuh dengan penyakit hati, na'udzubillahi min dzalik, maka kita akan tergolong sebagai orang-orang yang rugi, binasa, dan penuh dengan penyesalan. Kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sejahtera, hati yang suci. Dan inilah yang kita tengah buat. Belajar dulu ilmu dia, lalu kemudian mengamalkannya, lalu kemudian membersihkan hati kita. Barulah ilmu dan amal itu akan bermanfaat dan memberi kesan di dalam diri kita. Nah, penyakit hati itu sesungguhnya lebih banyak daripada penyakit badan kerana 3 alasan. Alasan pertama, bahawa orang sakit dengan penyakit hati itu tidak tahu bahawa dia itu orang sakit. Alasan kedua, bahawa akibatnya tidak nampak di alam ini. Lain halnya dengan penyakit badan. Penyakit badan itu akibatnya mati yang dapat disaksikan, di mana tabiat iaitu naluri manusia itu lari daripadanya. Dan yang sesudah mati itu tidak dapat disaksikan. Akibat dosa itu ialah mati hati dan tidak dapat disaksikan di alam ini. Maka sedikitlah orang yang lari dari dosa walaupun dosa itu diketahui oleh yang mengerjakannya. Maka kerana itulah anda melihat orang yang mengerjakan dosa itu bertawakal, iaitu menyerah diri kepada kurnia Allah pada penyakit hati, dan sungguh-sungguh pada mengubati penyakit badan tanpa bertawakal, iaitu menyerah kepada Tuhan. Alasan ketiga ialah penyakit yang memayahkan, yang tidak ada tabib iaitu doktor. Tabib-tabib itu ialah para ulama dan mereka itu telah parah sakitnya pada masa-masa ini, iaitu masa Al-Imam Al-Ghazali. Mereka jadi Allah, tabib penyakit zahir ini ramai sangat. Tengoklah kawasan Puncak Alam, klinik,
Sini apa? Belamba, klinik. Ada kawasan sini satu baris kedai itu terkadang ada 3, ada 4 klinik gitu. Banyak sangat klinik. Ada klinik pergigian, klinik ini, Masya Allah. Banyak sangat, mana-mana tempat. Dan ramai orang yang ambil pengajian medik. Sebab banyak duit itu. Ya kan? Betul nggak belajar? Kalau apatah lagi ada klinik kan, Masya Allah. Padahal penyakit zahir nih bukannya banyak sangat dibandingkan penyakit hati. Penyakit hati pula tak ramai dokter dia. Sebab tak ramai orang yang boleh sampai kepada peringkat kepakaran dalam penyakit hati. Oke, saya bagi contoh dan perbandingan macam ini. Jumlah para nabi dan rasul, jumlah para nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 124.000 seperti mana disebutkan dalam satu riwayat. Dan jumlah para nabi yang sampai pada peringkat rasul itu 313 dalam satu riwayat. Oke, kita ambil jumlah para nabi secara umum 124.000. Oke. Jumlah para aulia pada setiap masa di muka bumi ini tak kurang daripada jumlah para nabi. 124.000 para wali di seluruh dunia ini. Sama ada yang zahir ataupun tak zahir. Sama ada laki ataupun perempuan. Kalau wali ada yang perempuan, kalau nabi tak ada. Maknanya, dan kena ingat juga, tidak semua wali itu sampai pada peringkat mursyid. Seseorang wali yang sampai kepada peringkat mursyid itu jumlah dia sejumlah para nabi dan rasul. Sebab baginda Rasulullah SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Bila mana jumlah para nabi 124.000, maknanya pewaris daripada setiap kerohanian para nabi ini 124.000. Tapi tidak semua wali ini sampai kepada peringkat kemursyidan. Jumlah mursyid yang ada di muka bumi ini mengikut jumlah para rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. 113 rasul. 313, mohon maaf. 313, tersalah sebut pula. 313. Itulah jumlah para mursyid yang tersebar ke seluruh penjuru dunia ini. Dan kena ingat. Tidak semua guru mursyid itu dikenali oleh orang awam. Boleh tak? Kalau kita bandingkan dengan jumlah manusia dengan jumlah guru mursyid yang jumlah dia 313 tuh memadai kan? Dari sudut jumlah tak memadai, tapi dari sudut quality memadai lah. Tapi masalahnya kita yang tak mencari. Sebab guru mursyid ini bukan dia mentarbiyah ataupun merawat penyakit hati kita tak sama dengan para dokter. Dokter itu dia merawat penyakit daripada para pesakit itu satu demi satu, one by one, ya, wahid fawahid istilah dalam. Wahidan fawahidan, istilah dalam bahasa Arab. Kalau para mursyid, dia boleh merawat penyakit murid-murid dia sebanyak dan sejumlah berapapun jumlah daripada murid itu dalam satu masa. Sebab itulah jumlah para mursyid tak ramai. Sebab Allah bagi keistimewaan, karomah ke atas diri mereka untuk boleh merawat penyakit hati murid-murid dia yang jujur sebanyak dan seramai apapun. Tak sama dengan dokter penyakit zahir. Penyakit zahir mungkin ada 10 orang ataupun 15 orang yang datang temu janji kat dia, mungkin dia dah pernah dah. Kalau guru mursyid tak. Dia ada bantuan kerohanian daripada Allah.
Ada ta'yidum min indih, bantuan daripada Allah. Manakala penyakit yang paling banyak diderita oleh manusia itu adalah penyakit hati. Penyakit hati. Dengan jumlah dokter yang tak seberapa ramai. Ini menunjukkan bahwa manusia itu kebanyakannya kekal dalam penyakit-penyakit mereka. Penyakit hati itu. Lalu kemudian kita bandingkan berapa ramai orang yang mengambil tarbiyah itu daripada guru mursyid yang jumlah dia 313. Lalu kemudian kita tolak pula berapa ramai orang yang bersungguh-sungguh ikhlas dan jujur kepada gurunya. Lalu kemudian kita tolak pula berapa ramai orang yang sampai kepada penghujung daripada proses pentarbiyahan tuh. Berapa ramai? Tak ramai. Ramai. Benarlah apa yang dikatakan oleh Sayyidina Imam Al-Ghazali sebentar tadi. Di muka bumi ini, hampir semua yang berjalan itu adalah orang-orang sakit. Sama ada sakit pada zahir dia, terlebih lagi pada batin dan hati mereka. Tapi tak boleh pula kita berburuk sangka ketika melihat dan berjumpa dengan setiap orang yang mengatakan, ini penyakit dia. Tak boleh. Sebab kita tak tahu pun, mungkin seseorang yang kita jumpai itu adalah di antara para wali yang mastur. Boleh tak para jamaah sekalian? Boleh. Allah Ustaz boleh. Jadi masalahnya sekarang, adakah kita boleh rasa tak perlu kepada guru mursyid? Ya Allah, orang yang ada guru mursyid pun tak semestinya selamat, tak semestinya berjaya dalam pentarbiyahan itu. Apatah lagi tak ada guru mursyid. Orang yang datang ambil rawatan kepada dokter pakar, mesti ke dia? Tak semestinya. Guru mursyid. Di sini, kalau tapi belum ada guru mursyid, adakah taubat kita diterima oleh Allah? Mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selagi mana kita tunaikan syarat-syarat dia. Tapi nak sampai pada peringkat sempurna itu memang tak. Telah pun menegaskan kesempurnaan taubat itu hanya setakat diraih oleh seseorang yang bertaubat dengan bersungguh-sungguh menunaikan seluruh rukun-rukun syarat dan adab-adab dia dengan bantuan guru mursyid itu seumpama dokter pakar. Boleh tak para jemaah? InsyaAllah. Boleh. Oke, pencerahan tentang Allahu a'lam bishawab. Ada soalan. Ada soalan? Soalan apa dia? Saya baca. Ustaz, kalau kita sudah bertaubat tapi belum ada guru mursyid, adakah taubat Allah terima? Sudah saya jawab tadi. Diterima aja, janji kita tunaikan rukun dan syarat dia. Tapi nak sampai kepada kesempurnaan taubat itu memang kena ada guru mursyid. Tak ada guru mursyid tak boleh. Sama seseorang, saya bagi contoh lah. Ada seseorang yang dia sakit kronik lah, penyakit dia sakit yang teruk dan kronik. Misalnya sakit jantung lah. Boleh tak dia setakat makan ramuan-ramuan, makan? Tak boleh, dia kena ada dokter pakar yang memang dia memiliki kepakaran dalam penyakit itu. Nak bagi tahu tentang pantang larang dia apa, lalu kemudian obat-obat yang sesuai dengan diri dia apa. Lalu kemudian nak bagi tahu punca daripada penyakit itu apa. Lalu kemudian masa yang diperlukan untuk melakukan rawatan ke atas penyakit itu ambil berapa masa. Ya. Dia kena ada guru mursyid. Malla syaikhalah fasyaitanu syaikhullah, kata ulama. Seseorang yang tak ada guru mursyid maka syaitanlah yang akan menjadi guru. Orang yang ada guru mursyid pun tak semestinya selamat, apatah lagi orang yang tak ada guru mursyid. Yang perlu kita paham sekarang macam ni para jamaah sekalian. Terkadang-kadang ada orang yang melampau dalam berfikir, takkanlah kena ada guru mursyid juga. Guru mursyid kan manusia, sama juga dengan saya. Betul. Siapa yang cakap mursyid itu hantu? Ada yang cakap mursyid itu jin daripada bangsa jin ke apa? Sama aja. Tapi yang membezakan kita dengan mereka radhiyallahu taala anhum adalah kepakaran. Kepakaran dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dari sudut binyah itu tubuh badan sama aja. Guru mursyid telinga dia 2, kita pun 2, sama aja. Nah, dia orang makan nasi lemak, kita pun makan nasi lemak. Kita makan nasi minyak, dia orang pun makan nasi minyak. Sama aja. Dari sudut zahir sama aja. Tetapi yang berbeda itu adalah dari sudut kerohanian. Dan juga kepakaran mereka dalam perkara-perkara kerohanian lah. Pengalaman mereka, kepakaran dan pengalaman spiritual mereka. Itu yang perlu kita ambil itu. Itu yang perlu kita belajar daripada mereka radhiyallahu taala. Kita pula, apa kepakaran kita? Kepakaran kita buat dosa aja. Mohon maaf lah. Jangan buat kita. Mengharapkan dolar. Dosa aja kan. Mohon maaf lah, jangan sentap, Pak. Memang benda betul kok. Kepakaran kita buat dosa aja. Lalu kemudian tak tahu jalan kembali ke pangkal jalan. Tak tahu nak kembali ke pangkal jalan. Masalah besar. Allah. Kita perlu mencari guru mursyid. Perlu mencari guru mursyid. Seperti mana yang saya sampaikan tadi, jumlah guru mursyid sejumlah para rasul, 313. Tak ramai kan? Nak jumpa dengan mereka itu maknanya perlu mujahadah lah. Jangan pula duduk kat rumah aja. Memanglah Allah yang takdirkan, tapi kita wajib untuk berikhtiar dan juga berusaha. Sebab jumlah mereka tak seberapa ramai. Dalam keadaan jumlah masyarakat perbandingan dengan orang awam ramai sama. Kita kena cari bersungguh-sungguh. Di antara cara mencari guru mursyid ini adalah dengan membersihkan dan mensucikan hati kita dan banyak memohon kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh para ulama yang disebutkan dalam kitab Haqaiq An-Tasawuf. Allahumma dullani ala ma yadulluni Allahumma dullani ala ma yadulluni alaik wa awsilni ila ma yusiluni ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku seseorang yang boleh menunjukkan diriku kepadamu dan jumpakanlah aku kepada seseorang yang boleh menjumpakan diriku kepadamu. Itu di antara doa ya, mencari guru mursyid. Ada soalan, Ustaz? Ada soalan. Adakah seorang guru mursyid punya satu tarekat? Mohon pencerahan. Macam ni. Tarekat itu seumpama madrasah. Seumpama madrasah. Kalau kita nak jadi seseorang yang berilmu dengan keilmuan yang luas, boleh tak kita belajar seorang-seorang? Tak boleh. Kita kena masuk madrasah. Maka tarekat itu seumpama madrasah. Di madrasah itu ada guru dia. Ada apa di sini panggil apa? Cikgu besar ke sini? Cikgu besar apa? Pengetua. Cikgu bukan cikgu besar kan? Apa dia? Pengetua, dipanggil pengetua. Ada pengetua dia. Lalu kemudian ada wakil guru-guru yang lain. Lalu kemudian ada manhaj. Perkara ini saya dah sebutkan beberapa waktu yang lepas kan. Jadi tarekat ini dia seumpama yayasan ataupun sini panggil apa sini panggil dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu, dia seumpama lembaga pendidikan. Institusi pendidikan. Dia ada guru, ada murid, ada manhaj, ada kitab yang menjadi panduan dia, lalu kemudian ada bi'ah as-sahihah, al-bi'atus sahihah. Bila mana kita masuk tarekat, maka kita boleh dapat semua benda itu. Ada guru mursyid kat situ, lalu kemudian kita sebagai murid, lalu kemudian ada manhaj dia, lalu kemudian ada kitab-kitab panduan dan amalan-amalan panduan, lalu kemudian ada al-bi'atus sahihah, persekitaran yang baik. Jadi, saya bagi contoh yang lain lah. Tarekat itu seumpama hospital. Seumpama hospital. Kita sebagai pesakit, bila mana kita datang ke hospital ataupun klinik, maka seluruh fasiliti yang kita perlukan di dalam rawatan penyakit kita itu tersedia ke hospital ataupun klinik. Boleh tak? Maka, kalau kita nak agar rawatan ke atas penyakit kita sembuh dengan sempurna, maka kita perlu klinik.
Di dalam klinik nanti ada dokter, ada ubah, ya kan? Ada pembantu-pembantu daripada dokter yang akan bantu dokter itu untuk menjelaskan kepada kita untuk berkhidmat dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada panduan-panduan dia, ada persekitaran yang elok. Maka setiap guru mursyid mesti ada tarekat. Mesti ada tarekat. Tarekat itu seumpama madrasah, dan tasawuf itu seumpama subjek yang kita belajar kat madrasah itu. Boleh tak? Boleh tak kita belajar tasawuf tanpa tarekat? Boleh je, tapi tak akan pernah sempurna. Sebab di dalam bertasawuf ini bukan setakat ilmu yang kita perlukan. Di dalam bertasawuf kita perlu kepada ilmu dia, perlu kepada guru dia, perlu kepada manhaj dia, perlu kepada persekitaran yang sahih dan lain sebagainya. Maka semua itu terhimpun di dalam madrasah ataupun institusi yang dipanggil at-tariqah. Tapi kena hati-hatilah, nak masuk sebarang tarekat ini, kena pastikan yang 5 syarat tadi, 5 rukun tarekat tadi terpenuhi. Paham ke para jamaah? 5 rukun tarekat tadi terpenuhi. Lengkap, ya, sempurna. Yang pertama kena ada guru mursyid yang cukup syarat sebagai guru mursyid. Syarat-syarat guru mursyid dah beribu-ribu kali saya sampaikan kepada para jamaah. Yang kedua kena ada murid yang benar-benar nak ditarbiyah, yang memiliki kejujuran dan keikhlasan untuk ditarbiyah, kesungguhan. Lalu kemudian kena ada manhaj, al-manhajus sahih, manhaj yang benar. Yang sesuai dengan akidah kita ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, maturidiyah, dan juga terikat dengan hujah-hujah yang kukuh. Yang keempat, kena ada al-kutubul mu'tabarah, kitab-kitab mu'tabar yang menjadi panduan dia. Sekali di dalamnya ada sanad keilmuan dan lain sebagainya. Yang kelima adalah al-bi'atus sahihah, ada persekitaran yang selamat. Ya kan? Ada persekitaran yang selamat. Yang dimaksud dengan persekitaran yang selamat nanti ada majelis-majelis ilmu dia, itu adalah bagian daripada persekitaran. Ada majelis zikir dia, ada majelis selawat dia, dan lain sebagainya. Boleh tak para jamaah yang bagi soalan? Boleh tak jamaah yang bagi soalan? Tarekat itu jalan kepada perjalanan kerohanian yang sah. Tarekat itu boleh kita artikan sebagai jalan dan juga boleh kita artikan sebagai institusi. Institusi kerohanian yang mengajarkan ilmu tasawuf. Boleh tak? Boleh Ustaz, Alhamdulillah, faham sudah. So, cukup sekian pengajian kita pagi hari ini, dan insya Allah temu janji kita nanti pukul 9.30 kita ada pengajian Fathul Qaribil Mujib, kitab fiqh Fathul Qarib, tetapi perspektif tasawuf. Pukul 9.30 pengajian kat TikTok, insya Allah, bersama para pelajar alimah Madrasah Dar El-Hub, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim fi kulli lamhati wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Wallahu a'lam bissawab. Sekian dan terima kasih kepada para jamaah.